warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan yang ketiga akan menerangkan serba sedikit tentang fahaman atau ideologi saintism. Maksud fahaman saintism ialah percaya satu masa nanti sains akan menyelesaikan apa jua permasalahan manusia. Yang kedua, kepercayaan bahawa kaedah sains harus diguna pakai untuk semua bentuk ilmu. Yang ketiga, keseimbangan harus sentiasa dipelihara antara dua arah pertentangan akal manusia. Melalui perbincangan yang dilakukan oleh Stenmark dalam beberapa artikel beliau telah mendefinisikan golongan saintism ialah golongan yang menerima sekurang-kurangnya 4 kepercayaan ini. Yang pertama, percaya bahawa pengetahuan saintifik sahaja diterima pakai dan satu-satunya pengetahuan yang ada. Yang kedua, satu-satunya perkara yang wujud hanya boleh ditemui oleh kajian saintifik. Yang ketiga, sains sahaja yang dapat menjawab persoalan moral manusia dan menjelaskan sebagai penggantian etika tradisional. Yang terakhir ialah sains sahaja yang dapat menjawab kewujudan persoalan dan menjelaskan juga sebagai penggantian agama tradisional. Melalui definisi umum, saintism di sini bermaksud kegaguman yang berlebihan pada kemajuan sains dan teknologi dengan kaedah-kaedahnya yang saintifik dan empirikal. Istilah ini biasanya digunakan sebagai kritik terhadap positivisme logika ekstrim dan telah digunakan oleh beberapa tokoh seperti ilmuwan sosial Friedrich Hayek, filsuf sains Karl Popper, filsuf Hilary Putnam dan Vincent Turov untuk mendeskripsikan sokongan dogmatik terhadap metodologi sains dan prediksian pengetahuan menjadi hal-hal yang dapat diukur sahaja. Sifat neutral falsafah saintism yang diwawarkan ini sekaligus telah terbatal kerana ketidakpercayaannya dengan kaedah selain kaedah saintifik dan pemisahan unsur ketuhanan dalam segenap aspek hidup insan yang membawa kepada ideologi sekularisme. Tasawuf Islam meyakini wujudnya Allah sebagai Tuhan yang mengatur setiap berlaku dalam alam ini. Menolaknya adalah kufur. Saya akan menerangkan mengenai isu semasa yang berkaitan dengan saintisme. Masyarakat saintisme ini mampu memahami tabiat alam, sifat atom dan juga jirim. Oleh itu, masyarakat saintisme ini terlalu bergantung dan percaya bahawa sains dan teknologi ini mampu menyelesaikan semua perkara di dalam dunia ini. Seterusnya, masyarakat saintisme ini sukar mempercayai dan menolak bulat-bulat mengenai kepercayaan agama, nilai dan juga budaya. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa golongan ini telah banyak membantu dari segi permodenan dan juga kemajuan sains dan teknologi. Tetapi mereka tidak dapat mendidik jiwa dan akhlak apabila mereka melihat sains adalah yang terbaik dan menolak kepercayaan agama. Saya akan memperkenalkan beberapa ilmuwan yang tidak mengamalkan konsep saintisme. Yang pertama, Blaise Pascal, seorang pakar matematik, saintis dan pereka cipta dari Perancis. Beliau juga telah menulis tentang geometri unjuran, teori kebarangkalian, kalkulus diferensial. Yang kedua, Dr. Hugh Ross, seorang anggota pertubuhan berpengaruh Kristian di California dan juga ahli astrofizik. Yang ketiga, Dr. Anjanette Roberts, seorang saintis Amerika dan pakar virus biologi molekul. Para ilmuwan ini juga bersetuju dan bersependapat bahawa tidak semua benda boleh diselesaikan dengan sains dan teknologi. Di samping itu, mereka juga menyokong kewujudan Maha Pencipta. Sebagai contoh yang boleh diambil, seorang pakar biokimia menjelaskan keajaiban yang berlaku dalam satu sel tubuh manusia yang tiada manusia mampu melakukannya. Di sini kita dapat lihat, walaupun berbeza agama dan budaya, para ilmuwan ini percaya bahawa keajaiban alam oleh pencipta lebih utama dan diikuti dengan sains dan teknologi. Keburukan saintism, kerosakan akhlak dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana golongan ini menolak bahawa agama itu adalah suatu ilmu dan mereka hanya mempercayai dan fokus kepada dunia fizikal semata yang disahkan dari dirinya sahaja. Oleh disebabkan ini, berlakulah ketidakseimbangan dari segi rohani, mentaliti dan sebagainya. Kebaikan saintism dapat melahirkan seseorang yang penuh ilmu pengetahuan. Jika seseorang itu dapat menguasai dua aspek ini, iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah, golongan ini dapat membantu masyarakat untuk membangun dengan lebih maju dan lebih pesat.
Dan mereka juga dapat membantu umat Islam dari segi menyebarkan Islam dengan lebih mudah dan lebih lancar. Implikasi atau kesan saintism. Saintism menyebabkan akidah seseorang terpesong. Akidah seseorang boleh terpesong kerana mereka seolah-olah menolak bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah seperti mana yang diterangkan di dalam Al-Quran. Individu yang mempercayai saintism, mereka akan mengagungkan ideologi sains itu kerana kelengkapan datanya. Ada yang menyatakan alam dan kehidupan tercipta dengan sendiri dan bukan dari ciptaan Allah. Seterusnya, saintism boleh menyebabkan dominasi ilmu sains dan teknologi oleh orang bukan Islam. Disebabkan ilmu ideologi banyak diilhamkan oleh budaya barat, manusia akan lebih bergantung kepada ilmuwan barat berbanding ilmuwan Islam. Ilmu-ilmu sains juga akan lebih memilih kepada barat berbanding Islam. Saya akan sambung kepada cabaran dalam saintism. Cabaran dalam saintism ini bukan para agama sahaja, bahkan para falsafah, para ilmuwan sosial juga para ilmuwan alam perlu berasa risau terhadap saintism ini. Fikiran saintism ini bertumpu kepada kebenaran yang lain, iaitu sains adalah satu-satunya penjelasan yang paling sah bagi segala hal, dan sains sendiri yang memerlukan sokongan lain, iaitu falsafah, untuk membuktikan ayat tersebut. Seterusnya, boleh diperkatakan keagamaan ini seperti konsep ilmu versi kitab suci, kerana konsep ilmu ini menyatukan dunia fizik dan metafizik. Hal ini kerana agama tidak mengkotak-kotakkan dunia fizik dan metafizik, manakala saintisme hanya membatasi rasionalisme kepada batas sains sahaja, sehingga dunia metafizik dijadikan sebagai dimensi ilmu, tidak lebih daripada itu. Sebagai contoh, pernahkah sains dapat menyelesaikan masalah tentang konsep ketuhanan, ataupun pernahkah sains dapat memberi jawapan yang pasti apa yang akan terjadi kepada manusia setelah mati? Hubungan agama dan ilmu saintisme pada masa moden semakin renggang kerana saintisme pada masa moden ini dibangun atas pemikiran rasional yang semakin jauh dengan pemikiran agama yang lebih bersifat intuitif. Dengan ini, ia telah mempengaruhi pandangan keagamaan lebih-lebih lagi apabila diisukan dengan konsep ketuhanan. Akhir sekali, menurut Hasnuddin Abdul Rahman, saintisme ini adalah seperti ejekan terhadap orang yang terlalu mempercayai kaedah sains. Seperti ucapan Stephen Hawking di dalam bukunya yang berjudul The Brief History Time, salah satu ayatnya yang membuat orang berasa jengkel bahawa peranan ahli falsafah tidak ada lagi dalam sains. Begitu juga dengan ayat lain daripada Stephen Hawking yang juga menimbulkan kemarahan adalah bahawa Tuhan tidak terlibat sama sekali dalam penciptaan alam semesta, kerana apabila ia dijelaskan dalam kaedah sains, ia dituduh dapat melampaui sains, atau maksud lainnya Tuhan bukan lagi dalam kajian sains. Kita akan sambung pembincangan kita ni dengan solusi untuk menangani falsafah saintism ni. Okey, yang pertama adalah menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Seperti mana kita tahu, Al-Quran dan Al-Sunnah ni syarat dan padat dengan rujukan dan anjuran serta dorongan terhadap umat Islam agar menuntut ilmu, mempelajari, menganalisa dan menganjurkan penggunaan akal semaksimum yang mungkin untuk manfaatnya. Jadi, kita perlu merujuk badan-badan keagamaan jika terdapat keraguan tentang fahaman saintism yang kita nampak melalui sosial media ataupun melalui kehidupan seharian kita. Jadi penghayatan agama ni penting agar kita tidak terpesong dengan fahaman saintism ni. Hal ini untuk mengelakkan dan membelakangi Tuhan kerana terlalu percaya dengan sains semata-mata. Yang kedua adalah menekankan pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan kebangsaan. Okey, di sekolah, selain pendidikan nilai Islam yang perennial, pelajar hendaklah menghayati pendidikan sepanjang hayat, kehidupan kekeluargaan yang padu, budaya dan ketamadunan Islam dan sebagainya. Perlu juga diketengahkan psikologi dan psikoterapi Islam, termasuklah motivasi, kaunseling dan penasihatan secara Islam dalam melengkapkan pendidikan Islam di sekolah. Pendidikan Islam perlu bertindak balas secara proaktif dan kreatif terhadap fenomena globalisasi yang kita hadapi sekarang ini. Ini melibatkan juga cara berfikir dan ijtihad umat Islam yang pada masa kini dengan mengambil kira sebarang perubahan dan permodenan yang hadir tanpa menepikan
prinsip dan syariat Islam. Bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Yang terakhir iaitu yang ketiga, golongan agama menjadi komunikator sains dalam masyarakat. Peranan sebagai komunikator sains ini bukan bermakna menyampaikan maklumat saintifik atau teknikal, tetapi lebih kepada penyampaian mengenai aspek hukum-hukum sesuatu penemuan sains dan aplikasi teknologi dalam masyarakat. Kepercayaan yang tinggi yang diberikan oleh masyarakat di Malaysia terhadap golongan agama sebenarnya tidak mengejutkan. Ini kerana dalam berhadapan dengan perkara-perkara yang bersifat ijtihad seperti pelbagai cabang sains dan teknologi, panduan yang diberikan oleh golongan agama amat diharapkan oleh ahli masyarakat dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan yang terbaik. Kesimpulannya, sains ialah satu bidang yang paling penting dalam kehidupan manusia. Hal ini sememangnya tidak dapat disangkal lagi. Kebergantungan manusia kepada sains dan teknologi hari ini begitu ketara sehingga sukar dibayangkan bagaimana kehidupan manusia dapat diteruskan tanpa sains. Namun, sains bukan sumber yang mutlak. Sains juga kerana sifatnya dibangunkan oleh manusia, jadi ia tidak sempurna. Banyak teori sains yang terus-menerus diperdebatkan dan disanggah di kalangan saintis. Tidak salah menggunakan sains, tetapi perkara itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Golongan agama perlu memainkan peranan penting dan utama dalam menyelahkan prinsip-prinsip umum yang diberikan oleh agama ini dalam bentuk yang praktikal dan relevan kepada golongan saintis. Kita juga sebagai umat Islam perlu bijak untuk sentiasa patuh syariat yang telah ditetapkan oleh agama Islam supaya kita sentiasa berada dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada kami. Terima kasih.